Diorang dah ada solution diorang. Maksudnya diorang dah ada satu fix line up yang mereka yakin ini line up yang dekat playoff boleh memantai. Alright. And saya tahu Todak sebagai satu pasukan yang sangat kuat waktu playoff. Iya. Ini pendapat saya lah personally. Di Tapi, playoff. Okay. 2 season yang sebelum ni, nombor 6, nombor 6. Season 12, nombor 6. Season 13, nombor 6. Tak mana kuatnya di playoff? Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Langgar Je. Ini adalah episod ke-23. Dan guest kita kali ini, kalau selalu korang tengok di recap, tapi saya mendatangkan khas dalam podcast Langgar. Selamat datang Rain. Selamat datang. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Selamat malam Mas. The reason kenapa saya jemput Rain juga, saya nak buat satu podcast juga kan sebelum playoff bermula sebab ialah week 6 hari tu recap, Rain pun kurang sihat. Betul. Dan saya gantikan dengan Ajim. Betul. Tapi bila saya tengok melihat banyak komen dan sebagainya, ramai yang merindui Rain. Okey. Kan? So kita bukan nak buat recap week 6. Week 6 kita dah done. Dah done lah. Kan? Done. Ajim doing a very good job. It's a very good job. He did a very good job. Yes. First appearance, kan? Saya bawa dia kali pertama and he did a very good job. And saya ada plan juga, orang kata apa, plan-plan yang akan datang untuk Ajim. Kan? Okay. Nanti kita akan bagi tahu. Nanti bagi tahu, Surprise. Ada. Kan? Jadi disebabkan ramai yang rindu, dan saya pun rindu juga dengan ulasan-ulasan tu. Jadi hari ni punya topik dia lebih kepada kita nak bincangkan tentang the strength and weakness ke-6 pasukan playoff yang akan bermain di playoff nanti. Peluang mereka untuk menjadi the top 2 nanti, which is the grand finalist. Dan juga kita akan bincangkan kita punya prediction. Sebab kita juga di-challenge oleh 2 lagi channel di luar sana, which is Kohai dan juga GGMY. Okey. Siapa yang kalah nanti ada denda. Ada denda apa? Denda katanya kena makan samyang pedas. Aduh. Waktu recap playoff, selepas playoff nanti, makan dulu tanpa minum air dan kena shoot recap. Ataupun recap playoff lah. Sunfrost boleh ke? Kata dia tak makan pedas. Lepas tu dia ada cakap juga, saya ni orang Negeri Sembilan bang. Belagak betul Saya ni orang Negeri Sembilan. So saya percaya dia boleh makan pedas. Tapi saya je lah. You see the kulit bro. InsyaAllah boleh. Dan kita juga akan bincangkan the challenger stage. Challenger stage which is young and dangerous. Dan juga Team Hawk versus Team Hawk. Another Another slot yang akan ke MPL. Sama ada Team Hawk kekal ataupun yang dangerous akan naik. So tanpa membuang masa, now is 10.55. Mungkin kita start 10.50 tadi kot. 5 minit ke saya dah borak ni? Saya pun tak tahu lah. Mungkin ada lah kot lebih kurang. So this is not a recap sampai 2 jam tak. Untuk makluman Rain, semalam pagi. Apa tu? Semalam pagi baru saya shoot episod 22. Pagi semalam 9.30 pagi. Dengan siapa tak boleh beritahu lah? Dengan YB Adam Adli. Hari ni dah keluar pun. Hari dah keluar dah. Pukul 9 malam tadi dah keluar pun, dah release pun. Dan podcast kita ni episod 23 ni, yang kita lebih bincangkan tentang playoff punya team ni, akan keluar pada hari Isnin kalau tak silap. Isnin ataupun lewat ataupun selewatnya Selasa. Sebab playoff akan start hari Khamis. Yelah. Lambat lagi lah keluarnya. So ini lambat lagi. Hari ni hari Khamis. Khamis, so ada 4 hari lah. So kita shoot awal sebab minggu depan, from Monday, saya dah ada kat JB. So minggu depan memang tak ada masa untuk saya nak shoot. So kita shoot awal. Baik, tak ada masalah. Kita bagi tahu hari Khamis hari ni, Khamis jam 10.55, 11 malam kita shoot. Hari Isnin malam ataupun Selasa akan keluar podcast ini. Cantik. Okay, so ini for next week, kita dah prepare awal. Jadi Rain, kalau kita tengok, I think it's better we go challenger stage dulu. Boleh. Sebelum kita nak sentuh tentang MPL playoff. Kan? So kalau kita tengok, Team Hawk yang menduduki tangga yang ke-9. Betul. Kan? Of course, dia kena berhadapan dengan tangga kedua. Challenger daripada MAL. Challenger Conference. Challenger Conference, which is young and dangerous. Sunfrost. Team Sunfrost. Sekali lagi. Kalau dulunya DX Origin, lawan dengan Barakuda. Ya. Kali ini hampir nak terjadi juga
Barakuda tapi dia selamat last minute. Selamat. Kan? Tim Hak. So bagi pendapat Rin, peluang kedua-dua pasukan, siapa yang ada peluang yang lebih untuk layak ke MPL? Adakah Tim Hak kekal di MPL ataupun Young and Dangerous yang akan kali pertama layak? Sebab apa? Okay. Apa saja yang kita nak predict ni, sebab macam saya cakap tadi, Isnin atau Selasa baru keluar. Hari Ahad ni kita dah tahu dah keputusannya. Sama Sama ada betul salah. Boleh jadi betul, Boleh jadi salah. boleh jadi salah. Disclaimer awal-awal. Okay. Alright. So what is your prediction? Kalau bertanya saya, prediction saya berat ke arah Tim Hak lah sekarang. Berat ke arah Tim Hak. Maksudnya Tim Hak yang still akan menang. Okey. Okey, kalau abang tanya saya pasal peluang, bagi saya balance. Sebenarnya 50% memihak kepada dua belah pihak. Cuma ada pros and cons masing-masing. Kita cakap pasal Young and Dangerous. Okey. Diorang ada skill set player yang baru ataupun fresh. Jadi kalau kita nak talking about data, kemungkinan besar Tim Hak akan susah untuk ada data-data. Betul, orang boleh nampak daripada gameplay dekat ML lah. But dia total pool hero, strength dorang dekat tier 2, masih lagi susah nak teka lah. And then kita pun tahu, tier 2 punya gameplay ni kadang-kadang dia orang bawa dia orang punya comfort hero. Betul. As long they can win. Betul. They don't care Betul, who betul. are you. Betul, Kan? So itu adalah strat dekat tier 2 sebab kita sama-sama pernah lalui benda tu. Betul. Kan? Yang kita tahu kita nak menang. Sebab tier 2 ni bila dah ada banyak tournament kat tier 2 bang, diorang ni mindset tournament offline tau. Betul. Jadi taunting tu akan banyak berlaku. Diorang punya mentality tu saya rasa akan cukup strong lah untuk berhadapan. Kita boleh berharapkan yang diorang akan bagi a good fight untuk ni lah. Somehow diorang juga ada beberapa player yang saya rasa sebenarnya dah MPL punya material. Oh ya. Contohnya macam EXP diorang, Siska Oh ya, Siska. dan juga Kimin. The ya, jungler. So saya rasa dua player ni adalah player to watch lah daripada side pasukan yang dangerous. Tambahan pula ada sahabat saya lah kat situ, Sunfrost. Dan saya yakin beliau ada kemampuan untuk melakukan proper drafting and proper strategi lah. Okay. Kalau kita cakap pasal Tim Hak pula, strength Tim Hak is dari segi pengalaman. Kebanyakan player-player yang mereka ada bukan player biasa-biasa. Semuanya dah main. Even ada yang main dekat international level. Betul tak? Macam Miko, Panda pun pernah. Panda dah pernah champion MPL, dah pernah main di M Series. Sama juga dengan Miko, dah pernah main dekat Wildcard. Kan? Jadi, kenapa saya rasa berat sikit kemenangan ni akan berpihak kepada side Tim Hak adalah disebabkan satu, experience. Kedua adalah disebabkan momentum yang mereka bawa sebelum season habis. Ya, di penghujung season di penghujung season. They are getting better. Even kita tahu yang lawan mereka di penghujung season semua yang keras-keras. Dengan kemasukan the mid laner, Dinesh. Mereka berhadapan dengan MV, kan, dengan tim-tim yang top table lah senang cakap. Walaupun kalah, they give a very good fight. They go for very good fight. So, saya rasa akan berpihak kepada Tim Hak, but I think it's gonna be a good game lah, a close game lah. It's a BO5 kan? BO5, ya. BO5. Score prediction? Score prediction Kalau sebelum ni saya rasa 3-2. 3-2. Barakuda. Betul, Barakuda 3-2. Barakuda saya rasa 3-2. sekali lagi akan jadi 3-2. 3-2. Sakit kalau je macam tu untuk Sunfrost. Kalah 3-2 sakit. Baik kalah 3-0, 3-1. Dia yang pilih nak main dekat nombor 2. Oh, dia nak pilih. Banyak sangat seri. Diorang tak ada kalah bang. The fun fact pasal tim Sunfrost ni, diorang tak pernah kalah. Maksudnya diorang menang dan seri sahaja. Even waktu diorang lawan dengan Miracle Gaming pun kalau tak silap saya, diorang menang. Miracle Gaming kan tim yang lepas ke MPL. Diorang menang lawan Miracle Gaming. Cuma in terms of total point, mungkin ada sedikit flaws dekat sistem ML ataupun format ML menyebabkan diorang berada di tangga nombor 2 lah. So kita boleh ucapkan good luck untuk kedua-dua pasukan. Of course, on paper saya juga setuju dengan Rain. Tim Hak ada upper advantage. So whoever the best team wins, kan, welcome to MPL lah kita boleh cakap. Kalau abang tanya saya, kalau saya nak tengok siapa menang, saya nak tengok tim Sunfrost menang.
Sebab muka-muka baru ni saya ada harapan yang tinggi lah. Saya pun sama sebab at least daripada situ kita akan nampak a new player lah. Macam kita cakap Kemin, betul-betul. Siska especially. Sebab nama Siska ni lama juga saya dah sebut-sebut sebelum ni kan. One of the orang kata apa future EXP laner untuk Malaysia. Kalau viewer nak tahulah, Siska ni antara player yang sebenarnya tim-tim MPL dah ramai scout. Saya rasa ada beberapa season belakang ni yang almost all of the team daripada MPL scout dia. Maksudnya nakkan khidmat dia. Tapi cuma dia yang belum nak pergi. Dia yalah biasalah ada semangat setia kawan. Tapi kalau saya rasa kalau katalah yang kali ini pun kalau kata tak berjaya, saya rasa he has to take the chance untuk leave and pergi. Ya, betul. Ini orang kata apa, ini kali tak boleh tinggal lagi. Kan? It's either you go with young generation or you go alone. Ya, betul. Antara dua tu je. Betul. Kan? Sebab awak punya umur makin meningkat. Betul. Dia sebaya sekais. Yes. Dia pun baru habis SPM last year. Sebab waktu dia dengan kita dulu zaman SPM. Betul. Kan? So this year dah habis, 1 year dah habis. Next year dah masuk dah 18-19 dah ni. Ya. So he has to go. Dan dia memang ada potential untuk bermain di stage yang lebih besar. So good luck for Team Hak dan juga Young and Dangerous. Kan? Hoping good for Sunfrost. Ya. Alright. So kalau kata ada kesempatan kami akan hadir untuk match itu. InsyaAllah. Ya. Alright, let's go. Untuk kita punya 6 MPL teams. 6 MPL teams. Kita pergi based on bracket juga. So kita akan go through satu persatu pasukan. Baru masuk Todak akan berlawan dengan MV. Kita bukan nak predict kat sini, tetapi kita akan bincang Todak dengan MV dulu. Selepas tu JP Niners dengan Red. Kita akan bincang JP dengan Red dan kemudian SRG dan juga Wamos lah. Alright, let's go with Todak dulu. Apa yang Red nampak sepanjang regular season ni, Todak adalah satu pasukan yang orang kata apa kerap buat line up experiments. Kan? Sehinggalah di penghujung 2 atau 3 game terakhir nampak macam almost dia fix dia line up. Dan saya rasa itu adalah line up playoff juga. So, what do you think about Todak punya kekuatan dan juga kelemahan from your point of view? Kalau bercakap pasal Todak, saya rasa sebenarnya mereka boleh manfaatkan lebih baik mengenai line up mereka waktu regular season. Benda ni kita bersetujulah sebelum dalam discussion kita. Tapi tak kisahlah benda tu sebab benda dah terjadi pun. Yang sekarang kita nak cuma solution. I think dorang dah ada solution dorang. Maksudnya dorang dah ada satu fix line up yang mereka yakin ini line up yang dekat playoff boleh memantai. And saya tahu Todak sebagai satu pasukan yang sangat kuat waktu playoff. Ini pendapat saya lah personally. Di playoff. Dua season yang sebelum ni nombor 6. Season 12 nombor 6. Season 13 nombor 6. Tang mana kuatnya di playoff? Saya akan cakap secara overall lah. Sebelum ni sekali lah. Cuma kalau abang tanya saya, kenapa diorang nombor 6 sebelum ni? Pun sebab diorang yang bereksperimentasi. Kalau abang tanya saya, benda tu datang daripada beberapa season berturut-turut. Dan kali ni saya nampak mereka dah ada fix line up yang at least kita dah tahu yang 5 orang ni 5 yang boleh main, boleh gel together, boleh main sama-sama. Chemistry sama-sama ada. Kalau nak cakap pasal strength, saya ada rasa yang mereka ada beberapa player to watch ataupun player yang kita perlu perhatikan. Pertama sudah semestinya Chico guys sekarang saya rasa meta ni masih meta dia. Dia boleh mainkan Cloud, dia boleh mainkan Harit yang tengah meta sekarang. Even 1-1 masuk meta pun actually is his hero waktu dulu zaman yang dia main lawan dengan Onyx M4 kata silap. Onyx pakai 1-1 kan. Dia pun 1-1 god saya tahu. Menggunakan hero yang ada mobility tinggi, boleh jaga survival diri sendiri. So dia semestinya salah satu player yang perlu diperhatikan lah. Player kedua saya rasa is Momo. Momo sekarang disebabkan meta yang lebih fleksibel, Momo ni antara strength dia saya tahu yang dia ada pool hero yang sangat besar. Sangat besar and sangat unik. Even waktu zaman yang dia main EXP dululah yang ada perkenalkan meta Tigreal EXP lah, Atlas EXP lah. Sekarang ni ada nampak dia buat macam yang orang kata uniknya dia ataupun signature hero dia. Contohnya macam ada dia main Minsita. Kita tahu sebut Minsita mesti teringat Momo lah. Jadi kalau even Hylos EXP pun dia EXP, I think
strength dia lebih ke arah tanky punya hero ataupun setup punya hero yang macam maybe Akai, sekarang pun Akai pun dah masuk meta. Betul. Pun dia boleh pertimbangkan. Gatot Kaca kalau di training dengan lebih baik. So saya rasa ini 2 player yang perlu diperhatikan dah. Okay, talking about weakness. Okay. Kalau cakap pasal weakness, kerisauan saya adalah pertama sekali macam mana meta sekarang tidak fokus kepada assassin semata-mata. Alright. Meta sekarang dah mula shift ke arah fighter juga. Sekarang ni kalau abang nak tahu, top 2 picks dekat mana-mana region sekarang adalah Soyu dan juga Alpha. Dan kita nampak ramai sangat jungler luar yang tahu menggunakan hero ni dengan baik. Dan terbuktinya kalau kita tengok MPL ID dan juga PH. MPL ID yang sedang berlangsung dan MPL PH yang habis minggu lepas. And that is the 2 hero yang mostly picked. Dia pick or ban punya hero. Kalau tak ambil memang wajib ban. Betul. Jadi kerisauan saya adalah dekat pool hero Zaid. Zaid saya tahu dia menggunakan assassin dengan sangat baik. Saya suka macam mana dia menggunakan Lancelot, Link, Fanny. Ni memang confirm hero-hero dia lah. Tapi kalaulah mereka nak bermain dengan meta yang berbeza, nak tak nak dia perlu step up lah untuk besarkan pool hero dia. Perkara tu perlu digalas. Yang menggalas tanggungjawabnya adalah coaching staff bahagian Todak lah. Macam nak besarkan. Ya, kita ada nampak dia main Xbox sebelum ni. Sangat baik dia main dekat Xbox. Cuma kalau nak cakap pasal meta sekarang, I don't think it's enough. Kalau assassin sekarang yang top pick Nolan. Nolan dan juga Link. Hero dia. Sebab dia ada pros and cons bang. Kalau main fighter ni, strength dia more to objektif. Pengambilan objektif dan juga pattern farming akan jadi lagi laju. Dan juga macam mana kalau orang prefer untuk kiting team fight together, maksudnya kalau play as a 5, main berlima, sebenarnya fighter lagi kuat. Maknanya dia boleh ada daripada awal team fight tu. Tak perlu datang ujung-ujung. Ya betul. Kalau macam playstyle Todak sekarang, ni saya nak cakap pasal weakness kedua yang saya rasa mereka perlu berhati-hati juga. Adalah mengenai meta yang mereka bawa sekarang. Kita tahu diorang selesa dengan meta Zaid main carry, hero-hero carry lah, hero yang gendong game. Yanlot akan main box to box punya hero yang masuk jungle. And then the rest akan main hero-hero biasa yang diorang main lah. So tugas menadah damage tu lebih kepada Momo. Dan Yanlot akan lebih bermain kepada setup ataupun pick off punya hero. Betul. Cuma kalau dalam keadaan meta sekarang, saya takut mereka punya meta ni mudah dibaca disebabkan diorang dah fix dengan satu meta. Betul. Especially mereka berhadapan dengan pasukan yang macam MV. MV saya rasa adalah satu pasukan yang kuat dari segi kiting team fight as a team. Macam mana diorang main together. So mereka perlu juga ada idea ataupun strat untuk bawa supaya ada kelainan dalam meta diorang yang mudah untuk dibaca. Andai kata Chow Yanlot di ban, dia punya chip dia di ban, apa? Itu maksud saya. Plannya apa? Kita ada nampak dia pakai edit but tak se-efektif macam mana dia main hero lain. Mungkin dia boleh besarkan lagi pool hero dia. Mungkin Todak boleh ubah lagi playstyle. Contoh kalau nak bagikan dia hero support ataupun utility macam Matilda, Angela, Zaid maybe boleh main hero yang macam Soyu, Alpha, kan? So try to diversify diorang punya meta lah. Saya rasa itu pun bergantung kepada player punya capability ataupun ability untuk menggunakan hero-hero lain. Baru boleh datang orang kata apa, different strat, different playstyle. Kalau tidak, opponent senang lah baca. Kalau tak ada satu cara je. Ataupun dan satu lagi cara bang. Kalau diorang nak stick dengan meta ni, which is diorang nak main roamer box to box dan juga jungler damage, pool hero diorang kena besar. Contohnya Zaid dia tak boleh setakat strong betul-betul link dengan Nolan saja, kena ada lagi hero lain. And diorang kena bersedia dengan playstyle yang kalau kena rusuh apa plannya. Kalau tak dapat turtle untuk 2 turtle pertama, 3 turtle pertama, plannya apa? Diorang kena ada that plan ataupun countermeasure lah untuk berhadapan dengan that kind of strats yang tengah kuat sekarang. Setuju? Kalau abang tanya saya setakat ni, Todak itulah. So itu tentang Todak, the strength and weakness yang ada. And what about opponent mereka, Monster Vicious?
Okay. Sebab Monster Vicious ni juga boleh katakan ialah mereka dah pun ada gelaran Robin Hood, kan? The Giant Slayer, and then pergi kalah dengan tim-tim bawahan. So the inconsistency yang kita nampak dekat MV ni, dan Todak dengan MV adalah mereka berjumpa pada game pertama juga untuk kedua-dua pasukan. Di mana MV menang 2-1, kan? So bagaimana pula tentang this yo-yo performance MV ni? Apa yang Rain nampak dari segi kekuatan dan juga kelemahan? Okay, kalau MV ni, kalau kita nak cakap pasal kekuatan dorang, saya rasa kita semua boleh bersetuju. Kalau nak cakap pasal chemistry pasukan, dorang adalah pasukan yang ada chemistry paling bagus waktu mereka tengah on form. Aku baru nak cakap waktu tengah saya habiskan ayat Tunggu je ayat tu kan. Saya habiskan ayat saya waktu mereka tengah on form. Maksudnya kalau kita cakap pasal peak performance, in terms of chemistry level, dia ada best. Dia ada best. Setuju. Macam mana diorang bermain dengan Raf, macam mana diorang boleh bermain dengan Martizi, Uni. Okay. Talking about strength, saya suka macam mana pertama sekali coaching staff diorang bermain dengan draft. Saya rasa diorang adalah pasukan yang tidak ada pressure. Maksudnya disebabkan diorang maybe berada dekat orang kata mid table kan, macam something like nombor 3, nombor 4 something. Kita tak ada pressure yang macam SRG ada ataupun mana-mana pasukan lain. So diorang tak takut nak bawa apa yang diorang yakin bagus walaupun benda tu benda yang baru. Contohnya macam tiba-tiba kita boleh nampak, saya rasa mereka pasukan pertama yang bawa Soyu. Kalau saya tak silap, waktu mereka berhadapan dengan SRG, kalau saya tak silap kan, SRG pun tak berani lagi nak bawa Soyu waktu tu, diorang dah berani bawa. In term of strength juga, selain daripada drafting diorang, saya rasa ada beberapa player to watch. Pertama sekali Martizi. Saya rasa this boy ada masa depan yang sangat cerah. Katalah bukan dengan MV pun, katalah sekarang ni dengan Todak dia loan kan? Todak masih lagi loan on loan. On loan kan? On loan. Sebenarnya tu lah, Todak kalau ambil balik bagus kau. So dia kena fight dengan Zaim Sempoi sebab saya rasa dia antara mid laner yang sedang meningkat naik. Betul, setuju. And kita boleh namakan dengan jelas apa signature hero dia. Contohnya, okay, sebut pasal Martizi, kita tahu Zuxin dia power. Dia punya Aurora dia power. So, antara player lain saya perlu beri hormat is Uni. Saya rasa dia punya assassin sangat lagi gila. Tapi bukan cakap pasal assassin je, dia adalah complete jungler. Dia punya fighter hero pun bagus. Soyu dia pun hari tu bagus. Kan? Dia menang retry dengan Skies hari tu. So, consistent. Pool hero dia bagi saya complete. So, these two players sebenarnya adalah saya boleh cakap tulang belakang untuk pasukan MV. Kalau dorang dua ini di shutdown di awal permainan, kemungkinan besar in terms of rotation, MV akan berhadapan masalah. Sama macam mana-mana game yang mereka kalah. Okay, talking about weakness. Masalah MV adalah dari segi consistency. Ni semua orang boleh bersetuju. Macam abang cakap, diorang ada yo-yo performance, dan roller coaster punya performance. Sekejap nampak bagus, sekejap tak nampak tak bagus. Saya rasa mereka perlu berhati-hati dengan pressure ketika bermain. Sebab saya boleh nampak yang ketika keseluruhan season berlangsung, ada waktu mentality mereka macam ni, ada waktu yang mentality mereka macam ni. And talking about playoff, dia punya pressure is another totally different level. Another level. And diorang kena ingat, diorang berhadapan dengan pasukan gegasi. Ataupun pasukan ada satu lah, orang cakap fanbase yang cukup besar. So, macam mana mereka boleh handling the pressure dengan baik. The playoff pressure. Sebab sebenarnya mereka dah tak ada apa yang mereka patut risaukan. Kalau nak cakap pasal soal Robin Hood, mereka kalah dengan tim-tim papan bawah. Sekarang ni tim papan bawah semua dah tak main. Betul. Sekarang ni dekat playoff mereka akan berhadapan dengan semua tim papan atas. Betul. So it's not a reason untuk mereka lebih nervous ataupun rasa macam kita tak main sama macam kita kat Scream, kita yang win rate 100% and so on. Setuju. So try to fix that, macam mana mereka punya mentality ketika playoff. I think diorang akan jadi okey lah. Senang cerita, is totally satu orang kata apa, padang yang berbeza. Padang yang berbeza. Dulu mungkin padang lain MPL, nama MPL, tapi padang yang berbeza. Sekarang ni
dia punya intense yang berbeza, dia punya pressure yang lebih tinggi, mungkin berhadapan dekat venue yang baru, berhadapan dengan fans yang lebih ramai, kita tak tahu kan. Sebab viewer kena faham bang, dia kalau macam regular season ni adalah orang bagi macam gameplay ni orang bagi macam unjuran awal macam mana performance pasukan ni akan beraksi ketika mereka berada di maximum level. Tapi dekat playoff adalah tempat semua orang all out. It's do or die. Do or die. Untuk maknanya untuk Todak dengan Monster Vicious ni, antara orang kata apa, first game ni siapa kalah terus balik. Betul. Betul. So you have to come out orang kata apa dengan benda-benda yang pelik, benda-benda yang boleh menguntungkan pasukan kan. Risk taker, you have to be a risk taker juga kan. Whatever it is, kena cari kemenangan. Ya, saya setuju. So itu adalah untuk Monster Vicious. Ya, betul. So talking about different padang. Kali ini kalau kita tadi Monster Vicious daripada season lepas, mereka menduduki tangga 7-8 dan kali pertama masuk ke playoff. Tahniah. Kan? Walaupun player ni pernah main playoff dengan pasukan yang sebelum-sebelum ni dengan Lunatics dan sebagainya. Dan untuk JP Niners juga, buat kali pertama di playoff. Season lepas dia orang tak masuk playoff. Betul. Dia orang tak masuk. Dia orang pun tangga ke 7-8 dengan MV. Dan ini kali pertama mereka masuk playoff. Dan di tangga ketiga, mereka menghabiskan, orang kata apa, in third position, because the last time saya podcast dengan Joker dan juga Faris, the co-owners of JP Niners, mereka memang cakap target mereka adalah nombor 3. Nombor 3. Dan they really achieve it. Itu adalah di regular season. Kan itu bukan satu ukuran lah, di mana nombor 3 kalau kata di overall di playoff tu, fine. Kan? Bermaksud kalau sampai lower bracket final. Tapi for them, maknanya the first hurdle tu ataupun the first KPI mereka capai kan. So bagaimana pula yang kita nampak untuk JP Niners, pendapat Rain, what is their strength and weakness you see? Okay, kalau tanya saya pasal JP Niners, saya rasa coaching staff dorang doing a very good job in terms of selesaikan problem yang dorang faces. Chico dan juga Anca. Sebab saya rasa overall pasukan JP Niners, saya rasa pasukan yang momentum dia di penghujung semakin menaik. Maksudnya ini untuk pasukan yang berada di papan atas. Betul. Faham tak? Kalau kita nak cakap SRG pun diorang ada kalah dengan ni, MV pun ada. Betul. Sama juga dengan Vamos. Tapi JP Niners dia konsisten. Dekat hujung-hujung pun diorang ada bantai siapa? Red lah? Bukan. Oh, bukan. Dengan Red dia orang awal main kalah 2-0. Kalah 2-0. MV. MV. Ya, dia bantai MV. So saya rasa mereka antara pasukan yang sedang konsisten meningkat naik. JP Niners. Selain daripada tu, kalau strength dorang, kalau nak cakap pasal players to watch, saya tak boleh namakan 2. Saya kena namakan 3 orang. 3 untuk JP Niners. Okey. Pertama sekali Max. Max. Max menggila hujung-hujungnya. Berani cakap based on regular season, retribution dia adalah retribution terbaik antara semua jungle. Biarlah fans-fans ni lain nak kata apa. Saya setuju. Saya akan cakap kita tak peduli pasal ni. Masing-masing boleh ada pendapat masing-masing. Betul. Saya akan cakap based on data yang saya rasa betul. Dia punya retribution sangat bagus. Alright. And sebelum ni, stigma saya ataupun pendapat saya pasal Max ni is dia cuma boleh gunakan fighter tank. Tapi dia buktikan juga assassin dia pun bagus. Sangat bagus. Walaupun maybe pool hero dia sedikit limited. Ada hero yang dia tak boleh main macam Fanny kan. Tapi macam mana dia gunakan Link, macam mana dia gunakan Hayabusa, sangat bagus. Maksudnya dia ada hero assassin yang orang kata worth to ban, yang patut diberikan perhatian. Kedua, Loliel. Saya rasa Loliel ada gameplay yang banyak kali menyelamatkan JP Niners, which is gameplay flanking dia. And saya puji juga benda ni, dia tak buat berseorangan, dia selalu communicate dengan Rasi. Untuk buat flanking gameplay, conceal makan backline. Saya rasa perkara ni perlu diperhatikan oleh pasukan-pasukan lain. Performance dia untuk awal-awal season nampak macam on off kan. Kita pun tahu yang macam mana JP Niners awal season pun tak konsisten kan. Tapi hujung-hujung dah start nampak yang dekat late game dia adalah seorang goal line yang reliable. Ketiga, Zak QT, saya rasa dia merupakan apa terms dia? Watchtower.
Spesifik ayat dia. Watchtower. Ini satu ayat baru ni. Dia macam orang yang memastikan orang depan semua selamat. Sebab especially penggunaan Vexana dia. Ataupun apa-apa hero yang ada counter engage punya efek. Aurora dia pun power. Vexana dia power. Saya rasa di antara mid lane yang sangat improve, saya setuju. Dan sangat bijak dalam melakukan covering untuk ahli pasukan. Sebab tak banyak mid lane sebab kebanyakan mid lane sekarang more tu nak buat fancy play. Apa tu buat fancy play? Flicker ini pam. Suka buat moment Suka buat moment. Dia bukan jenis macam tu. Dia adalah mid lane yang more to cover teammate dia. And actually kalau Rain nak tahu, sebab yalah ZQT bermula dengan saya. And he is a moment player. Dia suka buat benda-benda macam tu. Tapi macam saya cakap lagi, kalau kita tengok daripada week 1 recap, dan kita pernah sentuh benda ni juga. Kalau ZQT sekarang, kalau dia tak menonjol, dia tak memberikan prestasi yang cemerlang, yang macam sekarang ni, dan sangatlah rugi keberadaan dia dekat SRG dulu. So I think that rasa kita boleh setuju sama-sama yang apa yang dibawa daripada SRG sangat-sangat membuahkan hasil dengan JP Niners. I mean whatever he learned there, and he is contributing to the team now. Kan, so tahniah juga kepada coaching staff dekat Selangor Red Giant. In terms of impact, his decision making, play style, sangat kalkulatif. Dia nampak yang mid laner yang lebih matang sekarang. Ada otak nak dibandingkan dengan dulu. Ayat pasar dia ada otak lah. Ayat borak-borak kawan-kawan dia ada otak. Ada otak. Ini komen tak ada otak tu kan. Ini ada otak. Ya, betul. Bukan main masuk je kan. Bukan moment lagi dah. Yalah, dia bukan flicker, dia tak semestinya pakai untuk benda-benda yang tak diperlukan lah. Okay. Talking about weakness. Kelemahan. Saya rasa satu perkara yang JP Niners perlu berhati-hati adalah drafting. Tapi drafting dorang bukan in terms of straps. Saya rasa Anca dengan Chico ada banyak sangat straps. Benda ni saya puji. Cuma adakah straps ini straps yang betul digunakan untuk berhadapan dengan certain meta? Sebab ada waktu yang saya perasan hero ni sebenarnya macam tak sesuai lawan dengan hero ni. Tapi diorang bawa. Tapi saya faham lah. Sebagai coach, bekas coach, saya sendiri faham yang kita juga bukan draft based on counter semata-mata. Kita pun draft based on data. Ada waktu yang inilah win rate terbaik yang kita ada dekat Scrim overall. Bukan satu minggu saja kan. So ini yang kita akan bawa. Cuma perlu berhati-hati untuk, walaupun kita yakin kita bawa meta yang kita dah comfort, tak semestinya that comfort meta is a good matchup untuk apa meta yang opponent kita akan bawa ke playoff. Perkara ini juga saya pesan dekat Sunfrost. Walaupun you dah prepare macam, you said this hero is auto win ke apa, but ada waktu yang mungkin tak sesuai. Tetap tak sesuai bawa. Tetap yang enemy akan ada advantage kalau berhadapan. Lepas habis game baru sedar, patut aku tak buat ni tu kan. Selain daripada tu, saya rasa is macam mana mereka protect damage dealer. Sebab saya rasa kalau lawan dengan JP Niners, as long as you shut down Loliel, as long as you shut down ZQT, rotation mereka akan jadi sangat susah. Rotation mereka akan jadi sangat susah. Hanya itu adalah key player lah. So, dan termasuk Max tadi. Berhadapan dengan pasukan yang ada good targeting, diorang perlu be careful lah. Alright, so itu untuk JP Niners. So kita pergi tim yang keempat, which is Red Esport. Red Esport, ialah kita tahu permulaannya mereka menggunakan player MAL kan. After week 2, bermula week 3, orang kata apa, the experienced players came in. And agak surprise juga sebab mereka menghabiskan di tangga yang ke-6 dan 6th position. But it's a very good result sebab Red dah lama kita tak nampak beberapa season, dan kemudian masuk and then terus ke playoff. Terus ke playoff. Mungkin faktor Owl dengan Sensui yang banyak membantu untuk kedudukan mereka. Dan what do you think about the strength and weakness untuk Red pula ni? Kalau kau nak cakap pasal strength untuk pasukan Red is diorang ada identity gameplay yang sangat jelas. Which is diorang ada specific meta yang diorang bawa. The case is sama macam Todak, but diorang punya meta is different lah. They play UB straps. Kalau macam Todak more to zone out punya hero and box to box punya hero. And kalau diorang lebih kepada UB punya straps. Rasanya macam hujung-hujung pun Todak kalahkan diorang kan. Ya, last game 2-0 kan. 2-0. So kerisauan saya adalah
enemy mudah untuk membaca meta diorang. Which is kalau cakap pasal Owl, kita dah tahu lah. Okay. Apa power hero dia? Bruno. Abang pun boleh nama kan? Beatrix. Bruno, Beatrix. Kalau kita bagi dia macam Cloud ke apa, tak adalah kita cakap tak bagus. Okay. But slightly, maksudnya impact yang dia bawa nak compare dengan dua hero yang dah ada tu berbeza. Sama juga dengan Sensui. Tapi Sensui saya tak risau sangat sebab sekarang ni Alpha dah meta. Betul. Kan. Soyu dah meta. Grace punya pool hero. Ya. Lebih kepada Ube punya playstyle. So strength mereka saya boleh cakap is how they move around the map. Macam mana mereka bermain bersama-sama. Sebab bila kita cakap pasal Ube Strats, kita tahu Kena main sama. Backup mesti laju. Pergerakan diorang di dalam map akan sentiasa ada. The weakness is diorang akan mudah untuk dibaca. Okay. Sebab tu berhadapan dengan Todak pun Todak dah boleh makan diorang. Betul. Ujung-ujung mereka agak a bit struggle lah. Sebab mungkin dah enemy dah start baca dah. Ya, ini cara Red bermain. Betul. Kan? Tapi kita tak tahu apa mereka punya planning strategi apa untuk playoff. Kan? Tapi kalau inilah yang bawa, itulah dia weakness dia. Ya, betul. Maksudnya sebelum regular season habis, dah ada pasukan yang figure out macam mana nak break down the key ataupun nak pecahkan meta yang diorang bawa ni. So andai kata diorang tak come out dengan solution untuk fix this meta ataupun bawa satu meta yang baru, diorang akan ada masalah. Betul. Walaupun sebelum ni saya rasa saya easily letak diorang dalam top 3, but after that last performance saya tak sure. Okay. Maybe diorang antara yang awal akan pulang. Maybe. Kita tak tahu. Sebelum kita masuk prediction macam dah ada jawapan. Tak adalah. Alright. So itu adalah 4 teams yang akan bermain di play-ins. Dan kita akan borak tentang 2 pasukan yang terakhir yang berada di upper bracket menunggu lawan mereka, which is kita pergi atas juga Selangor Red Giant. Okay, so Selangor Red Giant kita back to back regular season number 1, bukan champion MPL lagi. Tapi dengan meta ataupun perubahan patch, nampak peningkatan tim-tim lain yang dah boleh bagi fight dekat Selangor Red Giant. Ya, betul. Kan, sebenarnya it's not an easy orang kata apa season untuk Selangor Red Giant. Ya, mereka banyak juga menang 2-0, at the same time mereka kalah juga. Kan? So what do you think about Selangor Red Giant? Apa kelemahan? Ya, mungkin strength itu ada banyak, kan? Tapi kelemahan pun kita dah mula nampak season 14. Talking about strength first. Obviously kalau saya nak cakap pasal strength Selangor Red Giant, perkara pertama yang saya wajib sebut is mereka punya coaching staff. In terms of drafting, diorang ada pasukan yang paling konsisten. Katalah game tu kalah sekalipun, they always figure out cara untuk overcome kesusahan yang ada daripada game-game sebelumnya. So perkara tu saya perlu sangat puji. So kalau in fact abang tanya saya in terms of kesemua barisan kejurulatihan, Selangor Red Giant punya yang paling kuat. Setuju. Kalau kita cakap pasal player pula, 2 player to watch yang saya rasa perlu dijaga dengan betul ataupun perlu dihandle dengan betul oleh pasukan-pasukan lain kalau berhadapan dengan Selangor Red Giant. Pertama sekali is Yums. Saya rasa Yums ni dia ibarat engine untuk pasukan Selangor Red Giant. Macam mana dia menggerakkan ahli pasukan dia. Ada waktu yang saya nampak dia dikawal rapi. Contohnya waktu game yang diorang kalah dengan MV. Dia sentiasa dicek untuk tak easily masuk jungle dan sebagainya, panggil tim untuk rusuh that certain part. Yums play pertama. Kedua player to watch is Innocent. Saya tak boleh nafikan dia goal laner terbaik yang kita ada sekarang. In terms of carry capability. Jangan cakap carry capability lah, pool hero. Pool hero dia sangat besar sekarang. Satu-satunya player yang savage saya rasa. Satu-satunya player yang savage pakai Cloud di regular season. Kan ada orang lain lagi savage. Tak silap saya dia seorang lah. So kalau saya tak pasti, tapi dia ada savage. Talking about Innocent, dia surely is perlu ada dalam list yang player kita nak bawa untuk berhadapan dengan player international yang lain, disebabkan laning dia punya skill dan juga macam mana agresifnya dia ketika bermain dengan tim. Kalau nak cakap pasal Red Giant ni dia sama dominan macam Red Giant yang lepas. Maksudnya dia dominan. Dia still nombor 1. Cuma saya rasa season lepas mereka lebih dominan
disebabkan diorang ada orang cakap satu strats ataupun satu meta yang unbeatable. Okey. Maksudnya diorang play revolve around that hero untuk pastikan diorang menang. Okey. Contohlah macam season lepas Roger Innocent, Sekais punya Fanny. Diorang manage untuk pusingkan hero-hero ni, Fredrin, pusingkan hero-hero ni untuk make sure diorang ada auto win punya result. But this season saya tak rasa diorang jumpa benda tu lagi. Saya minta maaf, saya perlu cakap benda ni. Saya rasa diorang tak jumpa benda tu lagi. Sama ada tak jumpa ataupun disembunyikan. Kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. We are talking about Arcadia right now. Betul. Kita tak tahu. Cuma kalau based on game yang mereka berhadapan dengan MV, saya nampak mereka struggle. Even game-game yang mereka menang yang lain pun, ada certain game yang diorang struggle juga. Not convincing. Not convincing and a dominant clear-cut win macam season lepas. Season lepas orang cakap game membantai. Game membantai. No mercy punya game. Season ni dia tak cukup membantai lah. Ada yang hard game, ada yang comeback dan sebagainya. So kalau nak cakap pasal weakness, yang saya perasan SRG ni key dia adalah kalau pertama sekali macam mana kalau Yums dapat menggerakkan tim. Kedua, kalau Sekais dapat farming dia yang cukup. Sebab saya perasan satu perkara. Sepanjang SRG main, diorang berjaya untuk merusuh pihak lawan ataupun mendapatkan farming daripada pihak lawan. Ini yang membuatkan Sekais sentiasa menang 2 level ataupun 3 level di atas orang lain. Cuma dah ada pasukan yang rasa kalau kita dapat cut farming Sekais, kita boleh handle this game. Contohnya waktu diorang lawan MV. Itu yang berlaku. Waktu diorang MV, saya ceritakan dekat viewer apa yang berlaku is waktu diorang lawan MV, bukannya MV yang rusuh diorang balik. Maksudnya diorang SRG masih lagi cuba merusuh. Cuma macam mana Martizi dan juga Nova menjaga jungle area untuk side MV untuk make sure the farming level is always balanced. Dekat sini membawa kepada weakness kedua, which is saya rasa Retribution Sekais perlu dipolish semula. Lately kalau kita nampak memang a bit down. Dia banyak dia kalah. Dia inconsistent lah. Nak dibandingkan dengan ada beberapa jungler yang lain. So ini antara weakness yang perlu cepat untuk diperbaiki lah. Betul. Kalau cakap pasal performance lain, Stormy saya rasa dia still a good mid laner. Cuma kali ni dia dah jumpa beberapa player yang maybe can give a good fight kepada dia dekat mid. Correct. So overall untuk pasukan Selangor Red Giant, saya still rasa mereka akan memberikan performance yang sangat baik dekat playoff. And cuma perlu prepare. Maksudnya untuk saya lah, untuk side Selangor Red Giant mereka perlu prepare international punya material sekarang. Alright. Maksudnya in case kalau kita dah lepas ke international, how we gonna handle the big teams from other region. That's all. Dia tak ada dah kata, kalau kata aku macam peratusan tinggi ada pada Red Giant untuk lepas ke international stage yang akan datang, which is M series. Kan tak ada dah simpan-simpan dah. Betul. Show now. Sebab kalau Ahmad tanya saya, tak susah untuk mereka dapatkan top 2. 2 slot ke M6 tu. Apa? Kita akan bincangkan yang itu kemudian. Chances yang tinggi. Cuma macam mana diorang nak increase diorang punya level quality of gameplay lah. Alright, kita akan bincangkan pasal yang tu sebab menarik point ini. Kan, sebab apa yang saya nampak dekat luar sana pun dah macam dah seram sikit, kan. Let's go untuk tim yang terakhir. Kita dah about 40 minutes. Very good. Tim Vamos. Tim Vamos. Mereka ni dah bersama lama dengan Homeboys yang lama. Nak kata tim baru, nama baru, but tidak sepatutnya menghadapi masalah yang besar dari segi chemistry, kan. Tapi Vamos punya prestasi, nak kata the second best, we always say Vamos is the second best. Dia pun tak dominant juga untuk berada di second best tu. Kan, a bit struggle, boleh katakan last hari ataupun minggu terakhir baru secure that second place. So, apa kelemahan dan juga kekuatan mereka yang nampak? Kalau talking about strength, saya rasa Vamos sebenarnya adalah pasukan yang ada strategi yang jelas macam mana cara untuk diorang menang.
Kalau abang perasan, game yang Vamos kalah, semuanya adalah bukan meta, adalah game-game yang mereka mencuba-cuba. Abang perasan, abang faham tak maksud saya? Bila mencuba-cuba tu dengan Chibi main Fanny, Smooth main Chow. Maksudnya bukan hero yang signature diorang bawa. Kalau kita cakap pasal strength diorang, bila diorang main hero yang diorang betul-betul kuat, contoh Zon dapat Chow dia, dia membantai-bantai, auto win. Dia main meta Natalia dia, apa-apa strength hero yang dia bawa kan. Chibi pun kita nampak macam mana dia adapt dengan pool hero, macam mana dia menggunakan Soyu dengan sangat baik. Nets, kalau dia dapat Cloud dia, Harit dia, auto win. So saya rasa antara strength mereka is diorang ada beberapa hero yang jelas ataupun signature hero, worth to ban punya hero, yang kalau mereka bawa ni di playoff dan dapatkan hero-hero ni, mereka ada peluang yang tinggi untuk lepas ke peringkat seterusnya. Talking about weaknesses, bila mereka ada hero yang kuat, inilah juga benda yang akan jadi backfire diorang, disebabkan kalau diorang tak prepare selain daripada apa yang diorang kuat ni, inilah yang akan terjadi macam mana MV punish diorang. Which is, kalau diorang tak dapat hero-hero yang diorang selesa pakai ataupun out of comfort zone, saya nampak diorang akan sedikit struggle. Contoh, macam waktu si Nets dipaksa pakai 1-1, ataupun game mana? Mereka berhadapan dengan Selangor Red Giant, Chow Zone, dicuri oleh Yums. So benda-benda ni, first pick. Benda-benda ni akan terjadi lagi di playoff. Betul. So in case kalau meta yang mereka sangat selesa bawa, sebab meta mereka ni memang kuat. Kalau meta ini dibawa di international level pun kita yakin boleh membantai. Maksudnya macam kalau kita nampak dekat international level, Zone dapat Chow dia, kita rasa lega. Kita ada tengok macam mana Nets dapat Harit dia, kita rasa lega. But in case kalau tak dapat, apa plan mereka? So benda ni lah yang saya kata boleh jadi weakness diorang. So maknanya kepada coaching staff lah. Pada coaching staff. On drafting. Dia kalau nak cakap pasal pool hero ni ada banyak faktor bang. Boleh jadi on drafting punya side. Boleh jadi on player juga. Boleh jadi on player yang tak dapat nak adapt dengan hero-hero baru. So on how they diversify dia punya meta is salah satu key. Satu lagi saya perasan, kalau diorang kalah, kalau waktu game tu tengah kalah, dia ada tendensi untuk main berpecah-pecah. Walaupun nak cakap diorang ada player yang sama, dia dah macam chemistry yang lama, especially bila diorang main dengan Smooth, waktu game yang diorang clear cut kalah. Sebab saya ada waktu yang contoh macam game yang diorang lawan SRG. Waktu tu memang nampak clearly yang Smooth nak buat benda lain, team dia nak buat benda lain. Dia macam mental out lah. Smooth nak main Chow, nak paksa kick, team tak ready pun nak bagi follow up. So in case kalau diorang berhadapan dengan pasukan yang bagi tekanan dekat early to mid game, what's their countermeasure ataupun preparation untuk overcome benda-benda macam ni. Saya rasa overall untuk Vamos sebenarnya tak ada masalah sangat. Kalau abang tanya saya, mereka still one of the contender untuk pergi orang kata apa, the best tu lah. So in terms of coaching staff pun saya masih percaya yang Coach Paps dan juga Coach Pau Wiben antara a good coach untuk memberikan input-input dan draft yang bagus kepada player lah. Cuma fasa eksperimentasi itulah. Di playoff dah tak ada dah. Betul. Tak ada peluang kedua. Maybe mereka untuk mereka ni ada peluang kedua. Kan? Ada peluang kedua. Tapi kita tak nak yang peluang pertama dan kedua tu hilang begitu saja. Dibazirkan, ya betul. Betul. So kita dah borak tentang 6 pasukan. Secara rumusan kan, apa yang tim-tim ni kalau ada perlu orang kata perbaiki ataupun perhalusi kan, kalau ada nak tambah-tambah sikit kan. Anything you want to untuk saya Rin, ni saya punya cadangan sebagai seorang public sahaja, sebagai seorang public. Masih public Dan confirm public confirm public. Sebab kadang-kadang saya tengok macam Rin coach ni cakap macam ni, tapi saya no one, saya public. Saya nak bagi opinion saya sebagai seorang public. Dan akan kekal sebagai public. Kekal sebagai public. Ada beberapa perkara yang setiap pasukan boleh fokuskan untuk kita dapat quality gameplay yang lebih bermutu. Contoh pertama, dan sebelum contoh tu, sebab ini adalah pentas untuk mereka tunjuk the best quality. Sebelum kita nak melangkah pergi ke level ataupun peringkat yang lebih tinggi, M-Series. Bukan kita je yang tengok. Orang luar pun akan tengok. Kan? Tim daripada Indo akan tengok, tim daripada PH akan tengok. So that quality of gameplay. Go ahead. Contoh.
So antara perkara yang perlu saya rasa mereka fokuskan, pasukan-pasukan difokuskan. Pertama is setiap pasukan perlu make sure data cukup untuk setiap player. Bukan saja player pasukan yang mereka akan lawan, tapi juga player pasukan mereka sendirilah. Alright. Sebab in case kalau mereka dah tak ada data ni sangat susah. I think in terms of data preparation, perkara ni penekanan kepada coaching staff lah. Ada ke sampai data player sendiri pun tak ada? Kita tak tahulah. Mungkin awal-awal dululah, tapi sekarang ni kita dah season 14 dah kot. Sepatutnya tak ada lah. Sepatutnya tak berlaku lah. Tapi kalau tak ada ni, you don't be a coach lah. You better step down lah bagi orang lain lah. Simple method orang boleh pakai lah, SWOT analysis. Tapi rasanya tak ada kot. Kita dah sampai level dah. Saya tak rasakan ada tim yang tak ada data yang tak ada data player sendiri. Of course. I think that is no longer exist lah. Dulu pernah ada. I think when talking about data, bukan bermaksud ada data ataupun tak ada data bang. The accuracy of the data. Okay. Maksudnya macam kadang-kadang coaching team percaya yang diorang ada data yang cukup untuk player ni bawa hero ni. But sebenarnya hero ni tak bagus pun kat player tu. Okay. Faham tak? Sebab contohlah, saya bagi contoh dekat MPL lain lah kan, untuk banding. Contoh macam MPL PH, diorang jelas contoh Fnatic Onyx yang champion. Diorang jelas Loi Open wajib budak ni ambil. Okay. Wajib Super Friends ni ambil. Regardless of what happen. First pick. Maksudnya this kind of data kena ada. Okay, nombor 2, saya rasa penting untuk setiap pasukan cari power hero ataupun worth to ban punya hero. Bila saya cakap pasal worth to ban, tak bermaksud hero-hero yang tengah meta saja. Boleh jadi hero tu tak meta sekalipun, tapi ini kekuatan pasukan. Okay. Contoh macam Vamos ada Natalia ada. Macam Yums ada Chow dia. Yums ada Chow dia. Ada beberapa hero yang macam maybe pelik-pelik sikit yang diorang bawa. Tapi hero ni sampai ke level yang enemy rasa, oh kita perlu respect. Setiap pasukan perlu ada benda tu. Ketiga, which is the last one, saya rasa setiap pasukan perlu fokuskan untuk kuatkan basic team play instead of basic individu. Maksudnya macam mana how they move as a team in the map. Contohnya macam wave management, job desk. Clear cut siapa yang akan handle this long lane. Sama ada jungler, EXP lane, siapa yang nak handle. Perkara-perkara ni kena jelas. Kedua, positioning and targeting ketika turtle dance, lot dance. Sebab sekarang ni saya nampak still ada targeting yang tak betul, aim orang yang salah, position yang tak betul, tiba-tiba seorang maju depan-depan. Kita tak nak pamerkan this kind of gameplay yang tiba-tiba golin masuk seorang-seorang mati. Betul. Tambah-tambah lagi dekat playoff, kita tak nak lagi dah. Ya, betul. Ketiga, survivability dalam team fight. Alright. Sebab benda ni kenapa saya rasa penting? Sebab ada beberapa MPL region lain yang memberi kerisauan kepada saya macam mana bagusnya mereka menjaga diri mereka masing-masing ketika team fight. Yang di dalam team fight tu, diorang boleh cycle that team fight lebih daripada 5 kali, lebih daripada 6 kali. Maksudnya tanpa mati. Tanpa mati, tanpa balik. And dia orang tahu banyak mana damage yang perlu ambil. Betul. And bila dia perlu back off, teammate dia masuk. Betul. That is what you call the cycle. Ya, cycle ketika team fight lah. Perkara mudahnya, bahasa mudahnya macam mana mereka kiting ketika team fight lah. Make sure kena ada clear cut siapa yang perlu di-protect, siapa yang kita kena prior to protect. Timing untuk in and out ketika war, nak masuk timing ke backline serentak. Betul. Timing nak keluar team fight serentak. Bukan mati satu, masuk satu, kedua mati, masuk ketiga mati. Tapi basically itu yang berlaku. Itu yang dekat berlaku. kita. Ya, betul. Perkara tapi tu makin berkurangan. Makin berkurangan. Cara lain, cara defend first lot, second lot, cara endkan game kalau kita dapat first lot, kalau kita dapat second lot. Sebab macam contoh yang saya perasan di final MPLPH. Bukan sesakat di final MPLPH, baru berlaku tadi di playoff MPLID, Onyx Indo. Dapat 6 lot lawan dengan Geek Fam. Tak boleh endkan game. Betapa, dia ada dua side. Betapa disiplinnya pasukan Geek Fam dapat melakukan pertahanan mereka as a team. And betapa tak berdisiplinnya Onyx untuk endkan game. Struggle-nya dia untuk ketika mereka dah dapat banyak kali lot. Di Malaysia yang saya perasan, kalau kita dapat first lot, kalau kita dapat second lot, automatic turret luar terus botak. Betul. Terus botak. Kebanyakan masa, 90% of the time. Tapi kalau macam hari tu final PH,
Diorang dapat first lot, even dapat second lot. First turret level dekat mid lane tu still tak pecah. So kena study macam mana perkara itu boleh dilakukan, siapa yang perlu dihantar untuk handle lane ni, siapa yang perlu dihantar untuk di lane ni. Ini maksud saya. Focus more on basic team play, macam mana sebuah pasukan tu patut bermain bersama, instead of focus macam mana individu ni patut target siapa, buat apa dan sebagainya. Sebab kalau kita ada this kind of basic team play yang kuat, secara overallnya setiap pasukan kita akan nampak ada chemistry, ataupun ada chemistry yang bagus, akan step up chemistry orang. Saya rasa ini je lah perkara-perkara yang perlu ditambah baik. Yalah, kalau kita tengok yang sebelum-sebelum ni, we are not talking now, kalau kata sebelum-sebelum 2-3 season lepas kan, kebanyakan player-player Malaysia ni semua moment player. Dia tunjuk kan, dia nak buat moment, individu gameplay supaya nama pub, orang nak sebut-sebut, weh dia buat ini, ada buat kalah tak apa, janji dia buat moment. And bila diorang buat tu bang, diorang tak conscious. Ya betul. Diorang buat dalam keadaan yang aku nak buat ni, pub terus buat. Tapi dekat luar saya tak rasa, maksudnya macam untuk top team daripada region luar, diorang dah tak buat benda-benda macam tu. Dan kat Malaysia pun dah malah berkurangan sekarang ni benda-benda tu, dan kita nampak makin better. Makin better, even team play pun makin menarik untuk kita saksikan. Season 14. Setuju? Buktinya 100%. Kan. So kita nak tengok lebih sebenarnya. Kita nak tengok lebih. So ada apa-apa nak tambah lagi? Saya rasa tak ada dah. Tak ada dah. Okey. So kita dah hampir sejam. Kita nak masuk kepada prediction. Prediction ni pula. Okey. Kita diberi challenge oleh Kohai, Ajim Sunfrost, dan juga kita ada Adin, Mok di GGMY, dan seorang lagi, siapa nama sahabat kita? Farid ke apa entah. Sebab GGMY ada 3 orang. GGMY ada 3 orang. Jadi dia orang adalah sistem permakan dan sebagainya kan. So untuk prediction ni kita kena discuss. End up with satu nama lah yang akan lepas untuk setiap stage dan berapa skornya lah. Macam sebelum ni, untuk kalau weekly recap, kita punya prediction, Rain punya, saya punya. Betul. Yang ini tak boleh. Kita kena sebulat suara memilih satu pasukan yang akan melangkah ke peringkat yang seterusnya. Kita boleh discuss, boleh. So let's go with game yang pertama pada 31 hari bulan. Jam berapa saya tak pasti, tapi ini adalah game pembukaan untuk MPL MY Season 14 Playoff. Kan, Johor Festival. Kan, Southern Festival. Festival. Todak versus MV. Okay, let's come with this one. Ini kita kena bincang ni. Abang rasa? Saya 50-50 sebenarnya. Alright. Kan? Kalau tanya saya boleh juga cakap Monster Vicious ada kemampuan boleh menang. Dalam masa yang sama juga, saya juga rasakan Todak juga boleh menang. Satu, the experience. Kan? Dan orang kata apa, Todak sebagai satu pasukan yang dah lama. Kan? The iconic teams boleh katakan. So mereka juga tak nak terlepas ataupun menjadi kali ketiga berturut-turut nak habiskan di tangga yang ke-6. Kan? There's no more 6th place, no third time katanya kan. So saya ada juga tengok jumpa dengan Ashi hari ni kan. Tanya, dia kata kita mesti menang bang, kita mesti lepas bang. So semua tim akan cakap macam tu. Of course semua tim akan cakap. Tapi macam kita cakap, kalau kita compare weakness and strength kedua-dua pasukan. Okeylah, sebelum abang cakap, saya cakap dulu lah. Go ahead. Kalau abang tanya pendapat saya, secara atas kertas, saya rasa MV yang akan ada advantage. Sebab in terms of macam mana diorang adapt dengan pool hero, macam mana diorang naikkan balik mentality diorang ketika diorang tengah jatuh. Uni tak ada masalah nak mainkan hero-hero baru. Assassin dia pun masih lagi gila. Zaid, saya tak nampak lagi macam mana dia mainkan hero-hero baru. Sama juga dengan Roma diorang. Nova, variety kind of heroes dia bawa. Betul. Yang Lord still stick dengan several strength yang Todak bawa. On paper saya rasa MV ada advantage. Setuju, saya pun setuju. Tapi ada tapi tak? Ada. Tapi saya rasakan Todak akan menang ni. Abang rasa Todak akan menang? Bukan disebabkan hanya saya dengan Todak. Saya bukan disebabkan itu. Tetapi saya tak tahu. Kali ini firasat saya ataupun insting saya mengatakan Todak ada kemampuan untuk menang game ini. Lately kalau kita tengok penghujung regular season, mereka dah orang kata apa, dah fix dia line up. I think dah tak ada lagi dah eksperimen. And this game is going to be very
important game for both of the team. Right. Kan, untuk kedua-dua pasukan. Tapi in terms of eager to win tu saya rasa macam lebih kepada Todak kot. They want to prove something kan. Todak, saya rasa even player baru seperti Yan Lot, Zaid kan. Mereka pun dah mula rasakan orang kata apa bahang berada orang kata apa menyarung JC Todak. Kan. Ini bukan tim biasa-biasa. Ini adalah tim yang pernah juara 3 kali. So we cannot finish at number 6 again. Kan. So we have to win this and go to the next stage. So yang itu saya rasa ada pada Todak. So let's go with Todak then. Adakah disebabkan saya ataupun you have your secara jujurnya part of apa yang abang cakap tu saya bersetuju. In terms of diorang dah semakin fix dia problem. Ini kalau kita salah ni kita kena makan samyang tu. First kita dah salah ni. Todak 3-2 kot. Todak 3-2? Best of BO5. BO5 kan? BO5. Saya rasa 3-2. Oh, kita kena predict score juga Tak payah predict score Kita memang kena skor sekali. Kau predict score. So nanti editor tolong masukkan dengan skor sekali kita orang punya prediction nanti. Kan? So 3-2. Todak 3-2 saya rasa. Okay, let's go 3-2. Abang setuju Saya setuju. Sebab awak pilih skor. Alright. Game kedua. JP Niners dengan Red Esport. For me lah kan, saya rasa kan antara 4 tim ni kan, JP paling seram. Saya tak tahu lah, lately penghujung regular season, JP macam dia dah mula konsisten, dia dah nampak dah dia letak, dia dah dapat rasanya, dia dah nampak dia dapat resepi dia, ramuan dia. Saya rasa antara 4 tim ni JP yang paling seram. Higher chances untuk nak fight Vamos ataupun Selangor Red Giant. So Red pula macam Rain cakap tadi kan, macam strat dia orang dah mula dibaca kan. Di penghujung season mereka mula kalah kan, tak ada berapa fight. So for that particular reason saya memilih JP Niners. Saya setuju dengan abang. Dalam kepala saya pun JP antara pencabar utama untuk ke M6. Antara title contender lah. Based on performance diorang di minggu-minggu terakhir. Betul. Macam mana konsistennya diorang and macam mana menaiknya momentum diorang untuk setiap individu yang bermain tu, player yang bermain. Setuju. Saya rasa sama, JP Niners menang. What about score? About score, saya rasa 3-1. Tepat. Saya pun nak pergi 3-1. Okay, we go 3-1. Okay, so kalau Todak menang, kan, dia akan berjumpa dengan Selangor Red Giant. Okay. So kita kena predict Selangor Red Giant versus Todak pula untuk match ni. Alright. What is your score? Still best of 5 ke? Ini best of 5 lagi. Saya akan letakkan Selangor Red Giant. Okay, saya setuju Selangor Red Giant. 3-1. Abang rasa? Abang setuju ke Selangor Red Giant? Setuju lah. Saya setuju Selangor Red Giant. On that score, abang rasa 3-2? 3-0? 3-0. Abang rasa 3-0? Might be. Tapi boleh kot 3-1. Abang nak come up with mana satu? Tiga kosong? 3-1 lah. 3-1, okay. Let's go 3-1. 3-1. Alright. Vamos JP Niners. Bermaksud Todak akan turun bawah, lower bracket. Selangor Red Giant pergi dah upper bracket final. Okay, let's go tim Vamos dan juga JP Niners. Alright. Untuk Vamos JP Niners, prediction saya rasa Vamos yang akan menang. Cuma saya tak rasa it's a easy game for them. Kalau abang? Saya pula rasa JP Niners. JP Niners menang. Okay. Tak tahu tak? Saya dapat merasakan macam JP Niners kali ni seram. JP Niners ada kemampuan untuk menang dekat sini. Itu pun based on bagaimana mereka finish dengan Red Esport, how convincing win ataupun strong win ke apa yang kita nak name it kan. Faham. Mudah ke ataupun. Tapi kalau nak cakap pasal menang, Vamos pun menang dengan Red Esport bang.
Ya, but tak tahu lah. Saya rasa JP Niners ada kekuatan. Ada kekuatan. We can setuju ataupun tidak setuju. Okay. Ya, sure. So, tak apa. Tapi game ni 3-2. 3-2 lah. Ya, saya rasa 3-2 lah. 3-2. Dia bukan takkan jadi 3-0, 3-1 ni. Kan? Melainkan ada orang sakit kan, nak tercirit ke apa ke, tak boleh main kan, tangan bergigil. Ya. Kan, map tak nampak. Kena buatan ke orang? Kena buatan. Ya tu. Itu boleh ya jadi 3-0. Nak bagi Vamos lah. Okay, so kita bagi Vamos 3-2. Vamos 3-2. Alright. Okay, so kalau Vamos yang 3-2, di lower bracket akan berlakulah Todak dengan JP Niners. Todak JP Niners. Ni pertembungan tempat ketiga lah. Top 4 lah ni. Siapa menang? Maknanya siapa menang, dia pergi ke lower bracket final lah. Sebelum kita nak borak tentang apa bracket final. Okay. Lower bracket semi final dulu. JP and Todak. Saya minta maaf, saya pilih JP Niners. Saya minta maaf lah, saya pilih JP Niners lah. Kalau abang tanya saya lah, kan. Mungkin abang still rasa Todak ada that spirit ke apa. But saya akan cakap based on gameplay je lah. Okay, based on sebab gameplay. saya tahu yang Todak is one of the very team yang dia akan influence by momentum ataupun motivation easily. But let's calculate kalau benda itu tak berlaku. On paper saya rasa JP Niners. JP Niners. Yeah. Okay, so Todak finish at number 4. Yes. So JP Niners waiting for the loser between Selangor Red Giant dengan Tim Vamos. Yeah. Skor Todak dengan JP Niners. Saya rasa 3-2. 3-2 JP. 3-2 JP. 3-2 JP. Okay. Semua skor 3-2 kita kan. 3-2, 3-1. 3-2. Ya. Playoff kot. Playoff lah. Come on lah kan. Alright, Selangor Red Giant dengan Tim Vamos. Selangor Red Giant. Selangor Red Giant. Skor. Saya setuju. This one upper bracket. Upper bracket final. Best of 5 still, Best of right? 5. Final saja BO7. I think 3-1. 3-1. I Selangor think Red lah Giant. for me lah. Kalau abang rasa? Saya masih 3-1 atau 3-0. Dia tak boleh jadi 3-2 ni. Ya, I think so. Okay, kita stick dengan 3-1. Okay. 3-1 untuk Selangor Red Giant dan Selangor Red Giant dah melangkah pergi ke M6. Sebab dia dah finalis. Alright. Dan Vamos versus JP Niners. Jumpa balik. Kalau at this stage anything could happen abang. Boleh jadi JP Niners yang lepas. JP Niners lah. Boleh jadi JP Niners yang lepas. Kalau Vamos dengan JP Niners, kalau abang tanya saya macam mana kalau JP Niners manage untuk tackle apa strength Vamos, saya rasa JP Niners yang menang. Sebab talking about strategies, saya rasa side JP Niners lebih banyak strategi. In terms of gameplay, in terms of play style, strats dan sebagainya. Betul. Sebab yalah Paps, kita dah nampak dah 3-4 season. But maybe dia simpan untuk sekarang. Kita tak tahu. Sebab macam yang saya pernah borak dengan abang sebelum ni, saya rasa one of the good quality yang Vamos ada is bush control ataupun map control yang diorang ada. But let's say diorang tak dapat hero-hero yang diorang nak. Contoh macam Zon tak dapat dia punya Chow or apa? Chip ke apa kan. Macam mana diorang nak handle side JP Niners? Tapi kalau Vamos dengan JP Niners, kalau berjumpa dekat situ, saya pun akan memilih JP. Kalau kali kedua berjumpa, saya rasa kalau kali kedua jumpa, I think JP dah ada jawapan dah untuk Vamos ni. I think it's possible. JP. So kalau kata JP kali ni kalau menang pun mungkin 3-2. Yeah, the score akan jadi sengit lah. So JP. JP. So the second team to M6 adalah JP Niners. Alright. Macam mana pula dengan Selangor Red Giant dengan JP Niners final. BO7. Saya masih rasa Selangor Red Giant. Back to back champion. For the first time. Score 4-2 for me. 4-2. Tapi kalau JP Niners 4-2 Kalau abang 4-1. 4-1 atau 4-2 lah, itulah maksimum. 4-1. Okay, skor final abang pilih lah. Abang rasa berapa? 4-1.
Saya rasa diorang akan dapat curi point. Cuma saya tak tahu berapa. Because I think if like this line up antara player and antara coaching staff, it's gonna be very interesting lah. Dia akan jadi 4-2 lah. 4-2 lah. I think 4-2 lah kot. 4-2 lah. Dia tak akan hit 4-3 kot. Susah lah. Dia adalah possibility. Dia ada possibility lah. Kalau saya punya personal prediction sebenarnya totally lain. Totally lain. Okay. Tapi ini adalah kita punya orang kata apa, prediction together lah. Yang kita akan nak lawan dengan the other two channels. Prediction apa abang buat kat ni lah? Itu nanti TikTok abang saya sendiri lah. Tapi ini kita punya sama-sama, sebab ini kita nak take challenge, sama ada kita makan samyang ataupun tidak. Nanti kita akan tahu. Kan kita punya own prediction lah kan. Okay. So, tak apa, kita setuju. Selangor Red Giant back to back champion dengan 4-2 JP Niners kan. So itu adalah prediction kami guys. Dah 1 jam 10 minit. Alright. So let's see sama ada kita akan makan samyang ataupun tidak for our recap. Dan kita juga ada buat recap selepas habis playoff. Pada 3 hari bulan, mungkin 4 hari bulan, mungkin baru saya akan balik daripada Johor. Sama ada kita buat malam tu ataupun on the next day. Nanti kita arrange. But ada kelainan sikit recap yang terakhir untuk season 14. Apa tu? Ada nantilah dalam recap lah biar dia orang nanti, tengok. Rain pun belum tahu lagi ya. Oh ya? Nanti. Nantilah. Okay. Dia malam ni nak shoot, pagi tu baru saya beritahu. Oh, surprise lah. Surprise. Untuk Rain pun kena surprise lah. Ada element of surprise, tapi saya akan kena bincang dengan Cik Lan dulu. Alright. Sebab apa-apa saya bincang, saya akan minta dia izin dulu. Dia okey je, cuma hormat. Kalau tiba-tiba, kenapa macam ni bang? Kenapa macam ni bang? Saya tak nak dia surprise pula kan. Dengan dia kena surprise kan. Tapi selalunya saya akan update dia dulu. Saya akan mintakan approval. If he is okay with that, let's go with the surprise. Kan? So itu saja guys untuk episod 23 kali ini. Hope you guys enjoy. Dan hope korang punya kerinduan terhadap Rain juga berkurangan. InsyaAllah kita akan berjumpa selepas playoff nanti di recap yang terakhir untuk MPL season 14. Playoff abang stay sana berapa? 8 hari ya? Saya akan ke JB. Ya, boleh juga shout out. Saya ambil masa ni juga untuk shout out saya dan juga talent-talent Todak, Mira, Helena, Sri, Manjawa dan juga Haji Roslan juga kan akan tiba awal ke Johor Bahru pada 28 hari bulan, iaitu hari Isnin. Dan kita ada beberapa 5 atau 6 lokasi kedai-kedai makan tengah hari dan juga malam yang kita dah kenal pasti. Akan update lah nanti. Kita akan update dari masa ke semasa di grup Telegram. Nanti korang boleh masuk Todak Patriots Telegram. Dekat situ kita akan update hari ni di mana, hari itu di mana dan sebagainya. Dan kita pun dah print lebih kurang 1000 t-shirt khas untuk sempena playoff ni kan. Dan kita akan orang kata apa, berkongsi kepada fans di Johor, fans Patriot di Johor. Dengan syarat diorang kena datang venue lah. Dengan syarat diorang kena jumpa kami di setiap lokasi-lokasi yang kami akan pergi nanti. So mungkin ada di Johor Bahru, ada di Gelang Patah, ada di Lakin, ada di Tampoi, Bandar Baru Uda, Ansana Mall lah saya cakap kan. Ada beberapa tempat-tempat yang kita orang akan pergi kan, duduk beberapa jam. Korang boleh datang jumpa saya dan talent, Haji Roslan semua. Kita boleh borak-borak, lepas tu ambil t-shirt, dan kalau boleh dah ambil t-shirt tu datanglah ke venue kan. Tujuan kita bagi itu pun untuk supaya kita meramaikan fans di Edu City Iskandar Puteri nanti. So itu saja daripada saya. Kalau abang shout out, saya pun nak juga shout out boleh? Silakan. So untuk mana-mana viewer yang tak pergi ke playoff, tak pergi ke venue, saya ada buat collaboration bersama Al-Rami, which is ada buat MLBB coaching class sambil watch party playoff. So siapa yang tak pergi ke Johor boleh pergi ke Damansara, di Atrium Damansara. Kita kat situ makanan ada disediakan. Kita akan buat watch party sambil tengok game, sambil tu kita akan review apa mistake-mistake pasukan-pasukan yang ada. Ada syllabus juga provided untuk orang-orang yang datang lah, untuk belajar rotation, drafting dan sebagainya. So you will be there? I will be there. 2 hari bulan. 2 hari bulan. Bulan depan ya. 3 hari bulan final. Kelas I 2 hari bulan. Oh, maknanya awak ajak tu untuk 2 hari bulan lah. 2 hari bulan. Oh, maknanya final tak ada lah. Tak ada. Final kan kita juga dapat tahu di MyTech di event e-sport lah. E-sport lah ya. E-sport lah. Boleh. Ya, kita boleh juga promote. Kita juga ada Todak booth kat situ juga. Kita juga ada talent-talent. Todak Ladies juga akan berada dekat e-sport lah. Yang mana yang tak pergi ke Johor, mereka semua ada kat e-sport lah juga. Korang boleh pergi ke MyTech
kan, boleh penuhkan kat situ ramai-ramai, saksikan, mana tahu tim kegemaran ataupun pasukan favourite korang akan beraksi di final nanti. Never knows who. Tapi saya berharapnya itu adalah Todak lah, salah satu pasukan. Walaupun prediction kami tak ada Todak kat situ. So apa pun, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa di episod yang seterusnya.